Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan kepada semua audiens kita pada malam ini. Sila tekan butang like dan share page Momen Buku sebelum kita mulakan program kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bersama-sama pada malam ini untuk bersama dalam slot My Book Time siri ke-45 yang akan membawakan panel Saudari Dayang Putri Nazirah untuk mengupas buku tulisan daripada the one and only Ustaz Fahrul Muhammad Juoi yang bertajuk Mukmin Profesional Celik Mata Hati. Okey, jadi berdasarkan buku ni kan, kita mungkin macam ada yang audiens yang datang pada malam ni, mungkin ada yang belum baca, dia baca tajuk buku je. Okey, mungkin dia rasa teringin nak tahu apa intipati yang akan disampaikan oleh penulis dalam buku ni. Dan mungkin ada juga yang dah baca tapi dia nak tahu apa dia lain dapat dalam buku tersebut. Mungkin ada juga yang solely datang memang nak dengar kupasan yang menarik daripada panel kita pada malam ini. Okey, baik. Okey, jadi saya taaruf diri saya dulu. Nama saya Azian binti Muhammad Suhaimi selaku moderator pada malam ini dan juga merupakan AJK Amirah Dun Meranti kawasan Parsimas. Okey, tadi saya dah kenalkan sedikit iaitu nama panel kita. Kita bawa khas malam-malam ini iaitu Saudari Dayang Putri Nazirah yang merupakan naib pengerusi dan naib pengerusi sinergi Gerakan Mahasiswa Gamis. Okey, jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi jomlah kita cuba berkenalan dulu dengan panel kita pada malam ini. Minta saudari panel untuk mungkin boleh ta'aruf sikit dengan audiens kita. Mungkin boleh beritahu nama, umur, tinggal di mana, sekarang buat apa kan, ataupun mungkin ada beberapa perkara yang saudari panel sendiri nak beritahu kepada audiens kita. Dipersilakan. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Jelas tak? Mungkin boleh type di ruangan komen. Sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini berada di mana sekarang ni? Okay. Mungkin ada yang berada di rumah, mungkin ada yang berada di tempat kerja ke? Kawan saya ada kerja hari Sabtu. So tak salahlah soalan saya. Okay. Jadi, terima kasih kepada saudari moderator. Okey, jadi nama dah diberi tadi ya, Dayang Putri Nazirah binti Zahar. Okay, saya merupakan pelajar master dekat Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis dalam kos Master Syariah Undang-Undang. Baru SEM 1. Sebab baru habis intern bulan 7 hari tu, macam tu lah, lepas tu terus sambung. Actually kan, okay, nak cerita sikit. Okay. Kenapa saya sambung master tu, itu pun one off daripada hasil pembacaan buku ni sebenarnya. Saya baca buku ni waktu tu umur saya habis sekolah menengah, 19 tahun tak silap. 19 tahun ke 20 tahun. Berjodohan dengan buku ni di usia yang awal. So sebenarnya saya ambil master tahun ni, dia ada kaitan dengan hasil pembacaan saya daripada buku ni. Maksudnya okey, menariklah, kira menariklah poin saya untuk saya share kepada sahabat-sahabat yang diharapkan dapat bagi manfaat kepada sahabat-sahabat. Okey, ta'arufkan tadi sikit lagi. Okey, saya berasal daripada Negeri Sembilan, duduk yang bawah. Ada orang yang bawah kat sini? Ada orang Negeri Sembilan kat sini? Oh, ada asal Kelantan. Nurul Aini. Nurul Aini tanya kepada moderator. Okey. Ingatkan Nurul Aini yang berasal daripada Kelantan. Okay, saya asal daripada Negeri Sembilan. Okey, tapi nama Dayang tu ambil daripada arwah nenek yang merupakan orang Sarawak. Okey. Jadi saya serahkan kepada moderator lah. Okey, silakan. Okey, menarik. Nampak tak? Kita tak salah pilih panel pada malam ini. Betapa berjodohnya beliau dengan buku tersebut kan. Okey, jadi sebelum kita teruskan kepada program kita malam-malam ni, kita santai-santai je. Jadi mungkin ada daripada audiens kita yang Putri Dayang kan, panel kita Saudari Dayang kata dia setengah belajar master dekat kuis sekarang. Mungkin ada junior ataupun senior, mungkin daripada kuis juga. Okay, boleh tulis dekat situ hadir, sokong kan, insyaAllah. Jadi sebelum kita teruskan kepada program kita nak masuk gear 1, kata manual kan, kita nak masuk gear 1, nak bergerak dah. Okay, dari tajuk buku tersebut sahaja,
Contoh saya akan ambil, kalau saya pergi kedai buku, kalau saya pergi kedai buku, saya nampak tajuk tersebut mukmin profesional. Jadi saya akan tertanya-tanya, apa yang nak dikatakan oleh penulis sebenarnya mukmin profesional. Kita nak jadi mukmin profesional yang macam mana? Macam mana nak jadi mukmin? Macam mana nak jadi yang profesional? Okey. Jadi tanpa melengahkan masa. Okey, soalan pertama saya kepada saudari panel, apakah mungkin saudari Dayang boleh ceritakan apakah sinopsis buku tersebut? Bagaimana flow penceritaan yang diceritakan oleh penulis iaitu Ustaz Fahrul sendiri? Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Okey. Jadi secara keseluruhannya saya boleh nyatakan yang mana buku Ustaz Fahrul Juoi ni dia berkongsikan kaedah bagaimana kita untuk menguasai kita untuk macam mana nak handle duniawi kita. Pada masa yang sama kita dapat orang kata kemenangan akhirat tu sekali. Sebab dalam buku ni dia ada share, Ustaz Fahrul ada share yang mana ulama bersepakat menyatakan bahawa dunia ini adalah jambatan kepada akhirat. Dunia ni adalah tempat kita bercucuk tanam yang mana kita semai hasil dia dekat akhirat nanti. Which means tak salah sebenarnya untuk kita menghidupkan dunia kita. Tetapi dengan cara dan mengikut guideline yang Allah dah perintahkan dekat dalam Quran dan sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dua benda ni kalau kita betul-betul jaga, maka kehidupan kita terpandu sebenarnya. Dan kehidupan kita dekat dunia tidak sia-sia. Jadi itu yang utama sebenarnya. Macam mana kita nak pastikan, subhanallah, kehidupan kita ni bermanfaat dekat dunia, tapi pada masa yang sama, ianya memberi buah kepada kita dekat akhirat nanti. Pernah dengar kan istilah kaya di dunia, miskin di akhirat? Na'udzubillah min zalik. Kita kalau boleh nak kaya dekat dunia, kita nak kaya juga dekat akhirat. Tapi kaya apa? Adakah kaya hanya sekadar harta benda? Tidak. Kaya hati, kaya jiwa dan kaya akal. Itu yang kita nak. Jadi dekat dalam kata penerbit saja sebenarnya dia dah membuka mata kita dari sudut pandangan Rabbani. Kenapa saya kata pandangan Rabbani? Because kenapa English tahu? Sebab Ustaz Fahrul pun dia ada nyatakan quotes dalam bahasa Inggeris juga. That's why menariklah buku ni. Ustaz Fahrul kata apa? What you get is what you see. Apa yang kita dapat bergantung dengan apa yang kita lihat. So, macam mana kita melihat dunia kita sebenarnya? Kalau kita melihat dunia ni dengan sudut pandang Rabbani, dengan sudut pandang ketuhanan, maka itulah yang kita akan dapat. Maka apa yang tindakan kita selepas itu, decision making, keputusan yang kita buat lepas tu akan bergantung balik kepada sudut pandang Allah Ta'ala. Apa sudut pandang Allah Ta'ala? Allah pandang, contohlah kan, kita nak berjaya dekat dunia, kita nak berjaya dalam academician. Sudut pandang Allah Ta'ala, nak berjaya dalam dunia academician, kita kenalah pandai. Betul tak? Masuk U ataupun sambung belajar kan. Tapi adakah itu sekadar kayu ukur kepandaian kita? Kalau pergi belakang sikit, kita pergi belakang sikit, jangkau sikit, sebab saya terbagi contoh berkenaan dengan academician tu kan. Sekejap, mana tah muka surat dia tadi? Ni. Formula kecemerlangan individu. Bahagian pelajar. Dunia versus kecemerlangan, Hasanah. Sekejap. Tak jumpa. Nanti kalau saya jumpa. Kejap. Pelajar yang cemerlang. Pelajar yang cemerlang. Ustaz Fahrul Juoi kata, pelajar yang cemerlang tidak dinilai kepada prestasi akademiknya sahaja. Terdapat 3 faktor. 3 faktor penilaian. Yang pertama, sikap, attitude. Yang kedua, kemahiran, skill. Yang ketiga, ilmu, knowledge. Kalau tengok kepada keperluan industri semasa, adakah dia hanya pandang kepada kita punya result sahaja? Kalau betul pandang pada result sahaja, fair ke kepada pelajar yang mungkin tak sambung pengajian tertinggi? Maka apa lagi skop yang dilihat oleh majikan? Bayangkan, sedangkan manusia pun melihat kepada skills, melihat kepada attitude kan. Jadi apatah lagi penilaian daripada Allah Ta'ala tu sendiri. Dia nak katanya konsep pelajar cemerlang itu bukan sahaja dinilai melalui kita punya sijil, tetapi it's beyond that. Itu yang menyebabkan bila kita ada kefahaman yang sebegini,
maka kita tidak akan berada di kelas sahaja. Maksudnya dekat kampus tu kita bukannya um, katil kelas kantin, katil kelas kafe, katil kelas kafe. Jadi kalau kita punya skop konsep, pandangan kita, konsep pelajar cemerlang itu hanyalah daripada sijil, maka kita akan pergi kepada 3 tempat ni je lah. Kelas, lepas tu katil, lepas tu pergi kantin. Lepas tu kelas, masih 3 tempat ni je. Tapi kalau kita melihat konsep pelajar yang cemerlang itu terdiri daripada pembangunan attitude dia, sikap dia, pembangunan skill dia, kemahiran dia, maka kita akan menjadi seorang pelajar yang luar biasa. Iaitu kita akan libatkan diri kita dengan persatuan, mungkin kita akan libatkan diri kita dengan program-program, bengkel-bengkel yang melibatkan pembangunan potensi. Contoh, ilmu kemahiran komunikasi, ilmu apa lagi? Attire, iaitu dari sudut penampilan, bengkel-bengkel dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tahu nak menjadi seorang pelajar yang cemerlang bukan saja melalui sijilnya, tetapi juga adalah attitude dan juga skills dia dalam kemahiran dia dalam sesuatu perkara, sesuatu bidang. Jadi perkara inilah sebenarnya dah membuka pandangan kita actually nak menjadi seorang muslimin yang orang kata yang berjaya di dunia, di akhirat tu, maksudnya bukan sekadar yang kita familiar lah, kita kata ibadah semata-mata, pengabdian kita kepada Allah semata-mata. Tetapi kita juga memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan diri kita sendiri dan juga hubungan kita dengan manusia. Perkara ini pun ada dimention oleh Ustaz Fahru Joy dalam buku ni. Maksudnya buku ni dia mengandungi keseluruhan aspek tau. Yang that's why saya kata buku ni lain daripada lain. Sebabnya dia membuka minda kita, dia beyond daripada, kalau kita tak baca ni kita tak tahu macam tu. Ustaz Fahru Joy ni menggabungkan dalil wahyu dan hadis dengan logik akal dan getaran perasaan. Maksudnya dia bukan sekadar memetik daripada Al-Quran dan juga sirah-sirah, tetapi bagaimana Ustaz Fahru Joy membahaskan sesuatu sampai dia menggunakan contoh-contoh yang kena dengan logik akal. Yang kita fikir, betul lah benda ni. Macam tu. Kemudian saya tambah sikit sebelum saya masuk ke poin yang seterusnya lah. Penulis mengimbau agar kita mengikut ketetapan Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan celik mata hati. Kan, mukmin profesional celik mata hati, iaitu melihat hidup dengan penuh kesedaran hati dan kewarasan akal. Iaitu kita bukannya sekadar maksudnya kita hidup dalam keadaan conscious. Bila kita hidup dalam keadaan conscious, maka keputusan yang kita buat itu adalah berdasarkan penilaian akal dan juga hati kita. That's why penting sebenarnya kita hidup dalam keadaan conscious. Tetapi hidup dalam keadaan conscious tu sangat penat sebenarnya. Sebab unconscious ni adalah unconscious ni adalah tabiat. Kalau tabiat itu tidak baik, maka kita kena perbaiki tabiat tersebut. Macam mana? Dengan mewujudkan conscious mind kita. Mewujudkan otak sedar kita. Otak sedar tu bagaimana? Dengan otak sedar lah kita boleh membuat keputusan dengan baik dan betul. Ada pertimbangan dekat situ. Betul ke apa aku buat ni? Contohlah kan nak keluar rumah. Nak pakai baju apa? Nak pakai warna apa? Benda tu basic kan? Warna dah decide dah. Cuma nak pakai pakai tudung ke tak? Benda macam tu. Itu maksudnya conscious. Kita buat keputusan dalam keadaan kita sedar. Masyarakat barat kata, pakar psikologi barat kata, dalam sehari kita membuat keputusan 200 kali keputusan. 200 kali keputusan plus minus. Which means dalam sehari itu kita buat banyak keputusan. So, bagaimana kita nak pastikan keputusan yang kita buat seharian itu terpandu agar tidak lari daripada perintah Allah Ta'ala dan selaras dengan apa yang Allah perintahkan. Macam tadi lah contoh, nak pemakaian gitu macam mana? Itu basic kalau nak keluar rumah kan. Jadi macam tu lah. Jadi macam based on Ustaz Fahru Joy ni lah punya perkongsian, dia sharekan kita macam mana sebenarnya kita nak hidup dalam keadaan kita conscious, hidup dengan kesedaran hati macam tu. Kemudian sebelum kita soalan yang kedua, sikit lagi moderator. Apa lagi? Overall daripada buku ni juga sebenarnya antara poin yang memberi kesan kepada saya lah lepas baca buku ni adalah berkenaan dengan formula kecemerlangan individu.
Okay, formula kecemerlangan individu ni yang membuatkan hidup ni macam saya dah mula susun dah macam tu. Sebab kita nak hidup dalam keadaan conscious kan. So kita kena tetapkan terus matlamat kita. Okay, ada 3 formula lah kecemerlangan individu ni. Yang pertama, memiliki visi dan misi hidup yang tepat dan jelas. Memiliki visi dan misi hidup yang tepat dan jelas. Kedua, membangun potensi diri ke tahap yang maksimum. Membangun potensi diri ke tahap yang maksimum. Dan ketiga, memberi kebaikan kepada orang lain. 3 poin ni adalah 3 formula kecemerlangan individu. Sebab Ustaz Fahujul kata, kita ni orang Islam, kita sebenarnya membawa imej Islam tu sendiri. Jadi kalau di peringkat kita umat Islam rosak, maka buruklah imej Islam. Jadi kalau imej Islam dah buruk, macam mana kita nak perbaiki? Perbaiki individu dia. Jadi ini 3 formula ni adalah formula macam mana kita nak membentuk individu tu tadi. Bukan kita nak membentuk tu adalah diri kita sendirilah. Kita tak mampu nak membentuk manusia lain. Melainkan kita share. Tapi still, keputusan untuk berubah tu adalah pada diri individu tersebut. Tetapi kita, macam kita sendiri, macam mana kita nak decide diri kita sama ada kita nak menjadi seorang yang lebih baik ataupun tidak. Itu nanti saya akan kongsikan lagi lah macam tu. Saya menjawab soalan. Okay, sangat menjawab. Okay, terima kasih Saudari Dayang. Okay, jadi berdasarkan apa yang dikupas oleh Saudari Dayang tadi mengenai sinopsis ataupun clue penceritaan dalam buku tersebut. Okay, kita boleh tahu bahawa buku tersebut menyentuh banyak aspek. Contohnya tadi Saudari Dayang kata tentang bagaimana kayu ukur sudut pandangan masyarakat kepada kita sekarang kan. Mostly kepada orang yang sedang kita yang nak menuju kepada contoh budak daripada dewasa, macam mana kita punya kayu ukur sudut pandangan masyarakat sekarang, dan juga betapa pentingnya hidup dalam keadaan conscious supaya kita dapat membuat keputusan secara sedar. Dan juga tadi yang last sekali ditekankan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi kecemerlangan individu Muslim. InsyaAllah semuanya boleh didapati dalam buku Muslim Professional. Okay. Banyak tadi komen ataupun soalan tadi ada soalan daripada Dr. Puan Iliani tadi. Saya rasa yang tu mungkin kita akan ada soalan nanti untuk Saudari Dayang juga untuk bab rasanya. Okey, untuk soalan kedua kepada saudari panel kita, mungkin apakah kelebihan ataupun mesej penting yang ingin disampaikan oleh penulis kepada reader, kepada pembaca? Okay, terima kasih kepada saudara moderator. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay. Mesej yang nak disampaikan oleh penulis ni adalah berkenaan dengan tujuan hidup kita actually. Tujuan hidup kita. Okay. Naik buku ni dia sangat follow the flow lah buku ni. Dia daripada awal tu dia cerita berkenaan dengan asal usul penciptaan kita. Maksudnya tujuan penciptaan manusia tu apa sebenarnya. Okay, tujuan penciptaan manusia ada 3. Untuk menjadi abdi, maksudnya beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian menjadi khalifah di muka bumi, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Ustaz Fahujul menyatakan bahawa kehidupan ni dia bukanlah satu destiny. Maksudnya kalau kita contohlah kan, kita dah tetapkan umur 30 lah aku nak sekian. Okay, settle. Dia tak boleh jadi macam tu. Sebab selagi mana kita hidup, selagi itu adalah journey, itu adalah perjalanan kita. So destiny kita apa? Kematian. Adakah kematian itu destiny kita, tempat kita nak sampai? Tidak. Lepas tu kita ada hari kebangkitan, kita ada titian sirat, kita ada timbangan al-mizan, kita ada di padang mahsyar. Jadi maksudnya tak selesai lagi perjalanan kita. So kat mana destiny kita sebenarnya? So destiny dia adalah 2 je, antara syurga dan neraka. Jadi itu adalah kita punya destiny. Now kita punya perjalanan, journey kita subhanallah panjang lagi. Kalau di antara syurga dan juga hari kebangkitan tu dah panjang, bagaimana pula daripada hari kebangkitan tu, hari kematian kita tu, sampai ke hari hidup kita ni? Maksudnya, dekat dunia ni pun kita tak tahu bila kita mati kan. Tapi nak katanya, dia adalah satu journey, satu perjalanan yang kita tak boleh nak bagi tahu bila pengakhirannya sebenarnya. Tapi at least kita dah tahu hujung dia adalah kita nak syurga. So, jelas, destiny kita nak syurga. Adakah destiny kat sini nak neraka? Tak ada kan? Na'udzubillah min zalik.
So semua nak sugar, betul tak? Semua nak masuk sugar kan? Okay, so itu adalah destiny kita. Tak, dah nampak. Then, sekarang ni, Ustaz Fahul Joy ajar 7 langkah sebenarnya macam mana nak menjadi, apa tadi? 7 langkah untuk memperkasa diri. Memperkasa diri menjadi mukmin yang profesional. Kenapa mukmin yang profesional? Mukmin yang profesional maksudnya, mukmin yang profesional ni Ustaz Fahul Joy ambil daripada sirah kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Shu'aib alaihi salam. Okay. Kisah Nabi Shu'aib AS ni, Nabi Shu'aib ada 2 orang anak. Iaitu Syafura dan juga Lia. Jadi Syafura dan juga Lia ni berjumpa dengan Nabi Musa AS di padang pasir Madian. Okay, dalam surah Al-Qasas ayat 26. Okay, boleh rujuk sahabat-sahabat. Yang mana Nabi Musa ni dia sangat gentle. Kan, kalau orang kata macam mana nak jadi gentleman kan? Ni Nabi Musa AS ni seorang yang gentleman. Kita boleh tengok kat sini, dia seorang yang gentleman. Okay. Yang mana Nabi Musa AS, dia menawarkan, dia volunteer, okay, untuk membantu Syafura dan Lia yang tengah terkebir-kebir, macam kesian pula. Dia macam gigih-gigih lah nak pergi angkat, air untuk bagi minum kepada binatang peliharaan ketika itu. Jadi, dengan gentlemannya, Nabi Musa AS datang. Tak apa. Dia saya tolong angkatkan. Gitu. Jadinya Nabi Musa AS tolong angkatkan. Kemudian salah seorang daripada keduanya berkata, okay, wahai ayah, ambillah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya sebaik-baik pekerja ialah yang kuat lagi amanah. Jadi dekat situ Ustaz Fahul Joy highlight kan. Yang mana dasar bagi gagasan mukmin profesional ada 2. Inilah end product kita. End product as Muslim yang kita nak lahir, yang kita nak jadi, iaitu mukmin yang al-amin, amanah, al-qawi, kuat. Dari sudut contemporary dia, al-amin diwujud sebagai integrity, al-qawi digambarkan sebagai kompetensi. Okay, kompetensi. So al-mukmin mukmin professional ni maksudnya individu muslim yang qawi lagi al-amin. Gitu. Yang ada integriti yang baik dan juga kompetensi. Okay, dengan sifat seorang mukmin ni, ianya memiliki nilai-nilai yang mahmudah lah. Integriti. Dia secara keseluruhannya, okay, ada integriti, jujur, amanah, sifat-sifat mahmudah. Manakala dengan sifat profesional, mempunyai kepakaran dan juga keterampilan. Maksudnya, kalau orang katalah kan, lengkap dunia akhirat lah. Macam tu. Al-mukmin tu dia memiliki keimanan. Okay? Keimanan, sifat-sifat mahmudah dekat situ. Kemudian profesional, macam mana dia bawa benda tu. Dari sudut keterampilan dan juga kepakaran dia. Jadi, jadi mukmin profesional ni dia seimbang. Seimbang dari sudut keimanan dia, okay, perilaku dia, kelakuan dia, ikhlas, syukur, amanah, jujur, integriti. Okay? Kemudian dia seimbang dengan sifat khalifah dia tu. Okay, iaitu kompetensi tadi. Efektif, efisien, produktif, berkualiti, macam mana cara dia bekerja. So, mukmin yang profesional ni maksudnya dia bukan sekadar hamba Allah yang beribadah. Tetapi bagaimana dia melaksanakan suatu pekerjaan itu dengan penuh keimanan, tanggungjawab. Profesional lah istilah dia gitu. So, dia nak kata mukmin profesional ni adalah mukmin yang seorang hamba, seorang manusia yang seimbang. Okay, dia punya keimanan dia kepada Allah Ta'ala dan juga dia punya gerak kerja dia, hasil kerja dia, kompetensi dia. Kalau mukmin ni kita just anggap benda tu bersifat macam ibadah kan, baik, soleh. Tetapi kita terlupa sifat mahmudah tu lebih daripada tu. Jujur, amanah kan. Okay, contohlah. Kalau kita nak kata jadilah anak yang solehah. Okay, macam mana nak jadi anak yang solehah? Berbuat baik dengan ibu bapa. Okay, janganlah berkata kasar dengan mak ayah walaupun dengan perkataan kan. Jadi apa yang kita nampak kat situ? Kalau kita luaskan lagi skop dia, kita nampak kalau nak jaga hati mak ayah, jangan cakap jangan lawan. Jadi kita kena belajar ilmu komunikasi. Belajar ilmu komunikasi, macam mana nak ambil hati ibu ayah. Kalau ayah baran, macam mana kita nak komunikasi dengan mak ayah. Kalau ibu kita ni sensitif hatinya, macam mana kita nak komunikasi dengan ibu ni. Nampak tak? Knowledge komunikasi, ilmu komunikasi dah masuk dekat situ. Lepas tu, ramai yang junior-junior tanya kan, macam mana Kak Dayang, kita nak jadi profesional
pada pandangan saya, jadi profesional adalah apabila kita bijak menggunakan kaedah komunikasi yang kena pada tempatnya. Contoh, kalau kita nak cakap dengan orang atasan kan, pegawai dekat, contoh dekat blok pentadbiran lah, pelajar IPT kan. Kita nak bayar yuran ke, kita nak pergi pejabat nak daftar borang ke dan sebagainya. Kita pergi, kita jumpa, Assalamualaikum puan. Selamat pagi, maaf kalau saya mengganggu, saya nak tanya puan, macam mana ya sekian. Orang kata, nampak profesional lah Kak Dayang ni. Tapi kan, tu sebenarnya bukan profesional tau, tapi itu adalah adab. Itu adalah adab. Ilmu komunikasi yang kita belajar dekat dalam bengkel, itu adalah ilmu formal. Yang mana ilmu unformal, yang diformalkan, yang didatakan, yang dibentukkan dalam bentuk grafik dan sebagainya. Tetapi ianya adalah adab sebenarnya. Macam Islam, bagaimana Islam ajar kita kalau berjumpa dengan manusia, bagi salam, Assalamualaikum, walaupun tak kenal. Tetapi kalau dari sudut psikologinya, orang kata, dia ni tengah buat networking ni. Orang kata kan, sama-sama pergi program tu buatlah networking, tegur semua orang kan. Tapi Islam dah ajar dah sebenarnya. Tak payah pun nak buat networking. Memang adabnya, baiknya adalah kita bagi salam dengan semua orang. Tegur, tanya khabar. Jadi nampak tak kat situ sebenarnya? Actually, kalau bidang-bidang profesional ni kan, orang kata ilmu komunikasi, ilmu penampilan, ilmu penampilan. Islam dah ajar dah. Berpakaian kemas, bersih itu cantik, bersih itu separuh daripada iman. Jadi nak katanya cuma bagaimana cumanya ilmu tu dia jadi macam diformalkan lah macam saya sebut tadi. Sebenarnya benda ni adalah ilmu yang sedia ada, tetapi dia formalkan dalam bentuk mungkin barat lah, dia ubah dalam bentuk barat. Kata ini adalah ilmu outfit dan sebagainya. Tapi sebenarnya Islam sini dah ajar benda tu. So nampak tak? Jadi itulah yang membuka minda saya lah. Antara poin yang menarik lah sebenarnya. Apa yang dikongsikan oleh Ustaz Farhujul. Dia buka skop kita untuk jadi orang, minda kita dengan lebih luas. Maksudnya, lepas saya baca buku ni, okay. I don't want to be just a student waktu tu. I want to be more than that. I want to be someone that can be someone that beneficial to others. Orang yang boleh bagi manfaat kepada manusia yang lain. Lepas tu, pada masa yang sama, kita nak tingkatkan potensi diri kita sebab kita nak bantu diri kita sendiri. Jadi dia banyaklah sebenarnya sebab tadi perjalanan kita, destiny kita adalah syurga kan. Tetapi bagaimana kita nak dapat syurga tu, itu yang step-step yang Ustaz Farhujul kongsikan. Antaranya adalah dengan memahami bagaimana kita nak bertindak dalam kehidupan seharian itu. Dan skop ibadah itu bukannya hanya sekadar ibadah, tetapi berbuat baik pada manusia juga adalah ibadah. Dan macam nak berbuat baik dengan manusia, itu tadilah ilmu-ilmu komunikasi, ilmu-ilmu networking dan sebagainya. Tapi itu istilah-istilah barat lah. Kalau istilah Islamiknya, bagi salam, lepas tu jaga laras bahasa, adab, akhlak dan sebagainya. Macam tu. Ada masa lagi ke moderator? Moderator kita ada tak tu? Okay, saya sambung sikit lagi sementara tunggu moderator. Ada lagi satu message yang saya dapatlah daripada Ustaz Farhujul ni. Kepentingan kita sebagai seorang manusia untuk merancang kehidupan kita. Sebab merancang adalah salah satu ikhtiar untuk menjadi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Okay, maksudnya tak salah pun merancang sebab ini adalah salah satu ikhtiar. Kita buat planning. Okay, that's why saya kata tadi, lepas saya baca buku ni, master ni sebenarnya untuk sambung master, bukannya saya baca hari ni esok nak sambung master, tidak. Saya baca buku ni waktu saya awal-awal masuk diploma. Okay, lepas saya baca buku ni, macam tadi kan, formula kesemangat, memiliki visi dan misi hidup yang jelas, membangun potensi diri ke tahap maksimum, memberi kebaikan kepada orang lain. Okay, bila kita dah ada visi dan misi kehidupan yang jelas, okay, misi-visi kehidupan yang jelas yang Ustaz Farhujul kongsikan adalah menjadi seorang yang bermanfaat. Sebab manfaat tu tadi boleh jadi benih dekat boleh jadi benih yang kita tanam dekat dunia, yang mana kita boleh tuai dekat akhirat nanti. Iaitu kita bagi manfaat kepada manusia lain untuk mendapatkan manfaat tersebut. Jadi macam mana jadi seorang manusia yang bermanfaat? Apa yang orang boleh dapat daripada kita? Tak lain dan tak bukan, pahala yang kita bawa sampai ke mati adalah ilmu. Selain daripada harta.
Kalau dapat kerja yang elok, dapat kumpul harta, banyak sedekah, maka itu kelebihan kita. Tetapi ianya perlu pada investment lah. Maksudnya duit tu macam kalau betul-betul nak fokus dengan bisnes, boleh lah cakap macam tu. Tapi saya tak fokus sangat pada bisnes. Saya ada plan untuk buat bisnes. Tapi tak. Saya fikir, okay, manfaat yang saya nak share pada masyarakat adalah knowledge. Knowledge, ilmu. Jadi, bila kita dah nampak visi dan misi kita, okay, kita nak bagi manfaat pada manusia adalah dengan knowledge kita. So, macam mana nak capai knowledge tu tadi? Macam mana kita nak capai, okay, aku nak bagi manfaat ilmu kepada masyarakat. So, bila visi dan misi dah jelas, itu yang kita nampak tu. Okay, flow-flow yang kita boleh capai. Maksudnya, apa yang perangkaan yang kita boleh buat untuk kita capai benda tu tadi. Itu, membangun potensi diri kita tahap yang maksimum. Maksudnya kita membangun potensi diri tu pula ada banyak. Cara komunikasi, banyak kali yang saya sebut pasal komunikasi kan. Sebab saya memang minat bidang komunikasi. Cara komunikasi, how we want to interact with people. Okay, kita nak berkongsi ilmu tapi kita tak pandai nak bercakap. Macam mana kan? Okay. Kemudian, selain ilmu komunikasi, ilmu penampilan diri. Maksudnya, apa adabnya kita nak berjumpa dengan manusia? Gitu. Okay, adab berjumpa dengan orang yang lebih berilmu dengan kita. Okay, ahli-ahli cendekiawan, ahli-ahli akademik, pensyarah. Okay, kemudian golongan-golongan korporat. Macam mana pula cara kita nak bercakap dengan mereka. Macam tu. So, dari sudut potensi tersebutlah yang kita gilap. Dan potensi ini tidak akan kita dapat dalam kelas-kelas formal. Potensi ini kita tak akan dapat dalam kelas-kelas formal. Jadi bila kita dah aware pasal benda tu, kita dah perasan benda tu, maka apa keputusan yang kita akan buat lepas tu? Secara tidak langsung kita akan fikir, aku nak terlibat dalam NGO lah, nak terlibat dalam persatuan lah. Sebab apa? Sebab kita tahu dekat situ je kita boleh gilap potensi diri kita tadi. So nampak tak? Bagaimana visi dan misi tu tadi membentuk kita punya keputusan selepas itu. That's why it's very important for us to have goals in life, to have purpose in life. By that, decision yang kita akan buat lepas tu akan leads ke arah visi dan misi kita tu tadi. Okay. Apa tadi? Okay. Kedua, membangun potensi diri ke tahap maksimum. Buatlah apa saja. Adik-adik yang mungkin baru sambung universiti kan, masuklah persatuan-persatuan, belajarlah dekat situ. Dekat dalam tu memang, honestly memang banyak lah benda yang kita boleh belajar. Nilai tanggungjawab ni sebenarnya mematangkan kita. Sebab dengan tanggungjawab, kita akan berfikir secara kritis. Okay, macam mana kita nak memastikan apa yang kita pegang tu, betul-betul kita dapat pegang dengan amanah. Dengan amanah lah, dengan penuh tanggungjawab. Benda tu yang mematangkan kita sebenarnya. Dan tanggungjawab kita itu adalah amanah kita. Ni Ustaz Fahujul pun ada kongsikan juga. Maksudnya, itu tanggungjawab kita lah. Kita tak boleh nak blame orang lain. Contohlah, apa yang kita pegang tu gagal. Salah siapa? Salah kita. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin dari sudut kewangan, mungkin dari sudut kawan-kawan ataupun persekitaran. Tapi yang utamanya adalah salah kita sendiri. We need to admit that. Kita kena ngaku benda tu. Kita tak boleh deny sebenarnya. Memang itu salah kita. Nampak tak bagaimana Ustaz Fahujul ini membuka minda pembacanya yang mana segala apa yang berlaku tadi tu berpunca daripada dalam kita. Okay, contoh kan, sikap kita. Dia bersifat inside out. That's why sikap ni, attitude ni, akhlak ni tak boleh dibuat-buat. Dia unconscious, dia tak sedar. Bagaimana dalam kita, begitulah yang kita akan respon. Begitulah yang akan keluar. Jadi nak pastikan tindakan kita, attitude kita lepas tu adalah baik, maka kita perlu perbaiki dalam kita dulu. Dia bersifat inside out, bukannya outside in. Okay? Okay. Itu sajalah. Moderator ada ke? Ada. Okay. Panjang pula tadi. Sila. Okay. Terima kasih atas penerangan untuk soalan yang kedua kita tadi. Okay, jadi untuk soalan, berdasarkan apa yang saya dengar, ulasan daripada panel, mukmin profesional itu bukan sekadar hamba Allah, kita buat untuk apa yang Allah suruh, solat, puasa, semuanya, tapi juga yang melaksanakan tugasan dengan sifat-sifat mudah dari segi keterampilan dan sebagainya. Jadi soalan yang ketiga untuk panel kita pada malam ini, insyaAllah mungkin panel boleh syarah ataupun terang sikit kepada audiens kita pada malam ini berkaitan dengan
kehidupan semasa dan apakah pandangan panel sendiri mengenai kehidupan masyarakat ataupun anak muda Islam sekarang khususnya yang di Malaysia. Terima kasih kepada saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi apa yang saya boleh nampak lah dengan keadaan semasa lagi-lagi anak muda kan. Sebenarnya kehidupan seseorang tu dia ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi dia. Benda tu kita kena faham lah macam tu. Kita tak boleh pukul rata kita punya badu. Kita tak boleh pukul rata setiap manusia. Ada faktor yang menyebabkan kenapa individu tersebut terbentuknya begitu. Betul, takdir tu takdir lah. Itu takdir, kita memang tak boleh nak control benda tu. Tapi sekarang ni kita nak bantu anak-anak muda sekarang ni untuk kembali kepada fitrah. Bagaimana? Maka kita perlu educate mereka berkenaan dengan the purpose of life. Tujuan kehidupan kita. Apa tujuan penciptaan kita sebenarnya? Nak tak nak, kita kena kembali balik kepada Allah. Sebab daripada Allah kita datang. Kepada Allah juga kita kembali. Jadi bila benda tu jelas, subhanallah, insya-Allah tindakan lepas tu akan ke arah tu. Macam saya sebut tadi lah. That's why penting sebenarnya setiap daripada kita memiliki tujuan hidup. Jelas dengan tujuan hidup. Ada misi dan visi. Kita dengar macam, yelah, orang kata setting goals, have mission, vision of life, have purpose of life. Tu macam barat kan. Tetapi Islam sini dah ajar. Islam dah kata dekat dalam Quran, Allah syurga ke neraka? Kau buat ni syurga. Kau buat ni neraka. Dia antara dua tu je. Okay, dia antara dua tu je. Okay, jadinya kita dah pilih antara syurga atau neraka. Of course, semua nak syurga. Jadi bila anak muda sekarang, seandainya mereka jelas, syurga adalah end product kita yang syurga adalah destinasi terakhir kita, maka kita tak lagi dan tak bukan, kita akan mencarilah kunci-kunci syurga tu tadi. Pintu syurga luas, banyak. Jadi bayangkan, seandainya lah anak muda jelas dan tahu akan tujuan hidup mereka, saya yakin insya-Allah mereka akan kembali kepada jalan yang benar. Sekarang ni, boleh jadi mereka tak tahu. Kita tak boleh kata mereka tak nak. Boleh jadi mereka tak tahu benda tu. Jadi peranan kita sebagai orang yang tahulah untuk mengajak mereka untuk sama-sama tahu perkara ni. Jadi kalau saya nak orang kata judge terus anak muda, it's not fair. Macam saya sebut tadi lah. Okay? Kehidupan manusia ni, faktor yang mempengaruhi dia sangat-sangat banyak. That's why kita kena pandang manusia tu dengan mata ihsan. Dengan mata ihsan. Kita kadang-kadang ni, kita yang pakai tudung labuh ke apa ni kan. Kadang-kadang lah kita pandang serong dengan mereka ni. Kadang-kadang kita tak pandang serong pun, diorang pula rasa yang kita pandang serong pada mereka. That's why penting kembali balik kepada cara komunikasi dan sebagainya. Sebab benda tu melibatkan hubungan kita dengan manusia yang akhirnya bawa kita kepada akhirat tu tadi. Hopefully faham lah. Kalau analogi tu tinggi sangat, mungkin saudara moderator boleh maklum lah. Saya menjawab soalan ke? Sure. Boleh je insyaAllah. Saya suka mendengar kepetahan kepetahan panel kita sebab saya rasa analogi tu insyaAllah boleh dipahami. Kalau saya pun rasa macam saya suka dengan orang yang suka beranalogi ni insyaAllah. Jadi dah habis menjawab soalan nombor 3? Betul lah tu. Jadi penting untuk kita mempunyai purpose of life. Jadi untuk soalan yang seterusnya, tanpa kita ada lagi 2 soalan insyaAllah. Siapakah target ataupun reader yang sesuai untuk buku ni bagi pendapat besar dari panel sendiri? Mungkin panel boleh cerita sikit bagi bab yang ni ada juga soalan daripada saya tak ingat siapa tadi, ada komen yang ditanya boleh tak panel cerita sikit bab mana yang paling terkesan dengan bila panel baca buku ni. Terima kasih kepada saudara moderator. Distracted tadi sebenarnya. Ulang soalan. Minta maaf. Tak apa. Siapa panel rasa siapa yang paling sesuai ataupun reader yang sesuai target oleh
penulis ni untuk mukmin profesional, siapa yang paling sesuai untuk baca buku ni. Dan seterusnya soalan daripada audiens kita, mungkin panel boleh cerita sikit bab mana yang paling terkesan bila baca buku ni. Okay. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Okay. First sasaran pembaca. Okay. Untuk buku ni, sebenarnya okay, yang saya recommend lah, mungkin sahabat-sahabat yang sedang mencari arah tuju kehidupan, yang tak tahu kat mana nak start, boleh baca buku ni. If you don't know where to start, macam ya Allah, I want to be, I don't know. Macam tak tahu ke mana nak pergi kan, tak tahu nak buat apa kan. Bacalah buku ni. Dia sebab dekat awal-awal bab tu lagi, Ustaz Fahjoy dia dah buka minda kita, buka mata kita, mata hati kita, tujuan kita. Sebenarnya, okay, what is our purpose? Apa kehidupan sebenar kita? Jadi bila kita dah nampak benda tu, jadi benda tu yang akan mempengaruhi lah next, kita punya next step, kita punya next decision, apa yang kita nak buat. Sebab visi dan misi hidup tu bukannya 2-3 tahun je, tapi dia melibatkan perancangan 10 tahun, melibatkan perancangan 15 tahun. Jujur lah, sebab saya dah apply benda tu. So siapa saya hari ni, rezeki daripada Allah itu yang pertama lah. Tapi yang kedua, bila kita check balik, checklist kan, rupanya dah dapat, dah dapat. Maksudnya, subhanallah. Sebab apa? Sebab keputusan kita ke arah apa yang kita target tu. Dia satu rezeki lah. Macam tu lah. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin sedang mencari arah tuju ataupun tak tahu macam mana nak start plan life, plan kehidupan, boleh mula start baca buku ni. Dan Ustaz Fahru bukan saja memberitahu kita apa tujuan akhir kita, akhir destiny kita. Okay? Tetapi Ustaz Fahru juga bagi tahu juga 7 langkah untuk memperkasakan diri. Jadi, okay, apa tajuk dekat dalam ni kan? Betul, dekat dalam ni ada banyak tajuk. Okay, ada banyak sub-topik dia. Okay, sub-topik dia. Bahagian pertama, okay. Bahagian pertama ni dia cerita berkenaan dengan erti kecemerlangan dunia dan akhirat. Dia buka kita punya perspektif. Macam mana kita nak definisikan kecemerlangan dunia dan akhirat. Sebenarnya benda tu bersangkut paut. Jadi nak capai kecemerlangan akhirat boleh dengan mencapai kecemerlangan dunia dulu. Sebab kalau kita tak berjaya dekat dunia, macam mana kita nak berjaya akhirat? That's why lah ulama bersepakat menyatakan bahawa dunia adalah jabatan pada akhirat. So tak salah tau berjaya dekat dunia. Nak kaya, kayalah. Nak bijak, nak pandai, nak ambil PhD, ambil lah. Tetapi macam mana kita nak guide benda tu supaya kita dapat juga meraih kejayaan akhirat. Macam tu. Kemudian ni langkah-langkah dia. Yang pertama hidayah, petunjuk hidup. Kedua ibadah. Kedua ibadah. Ketiga syariat. Keempat solat. Kelima zikir. Kita dengar macam Islamik kan. Tetapi penerangan Ustaz Fahjoy ni dia bersekali dengan logik akal dan juga getaran perasaan. Maksudnya dia sentuh bahagian emosi juga. That's why lah kalau saya lah yang baca ni benda tu sampai. Dan yang paling penting sekali adalah bagaimana kita nak praktikkan knowledge pembentukan sikap tadi. Sebab dia bersifat subjektif tau. Jadi that's why lah penerangan logik akal Ustaz Fahjoy ni membuatkan kita boleh visualize benda tu dan akhirnya kita boleh beramal dengan perkara tersebut. That's why pentinglah kefahaman tadi supaya kita boleh beramal dengan ilmu tadi. Jadi tajuk yang saya paling suka banyak sebenarnya. Banyak. Tapi kan tetapi tu. Tapi betul lah adalah satu bab tu yang saya betul-betul berkenan, iaitu sikap positif penentu kejayaan. Sikap positif penentu kejayaan. Sebab dengan sikap positif itulah kita boleh menjadi seorang yang optimis. Cuba bayangkan kita terlalu negatif dengan diri kita sendiri. Macam mana kita nak melangkah jauh? Cuba bayangkan kalau saya tak yakin dengan penampilan saya. Cuba bayangkan kalau saya tak yakin dengan cara saya bercakap. Agak-agak dapat tak saya share malam ni? So Ustaz ni dekat dalam bab ni dia menceritakan kepada kita bagaimana first step untuk kita mengubah sikap kita adalah dengan bersikap positif. Okay? Yakin terhadap diri kita sendiri. Okay?
kemampuan melihat kelebihan pada orang lain, ni pun Ustaz ajar juga. Maksudnya kita bukan saja perlu melihat kelebihan pada diri kita, tapi kita juga perlu memandang kelebihan yang ada pada orang lain juga. Meraikan mereka. Okay, sebab itu adalah orang kata husnuzon. Nampak tak? Kalimah Islamik dia husnuzon. Bersangka baik lah kan. Tetapi nilai orang kata bahasa contemporary yang Ustaz guna adalah kemampuan melihat kelebihan pada orang lain. Maksudnya kita bersangka baik dengan manusia. Kita jangan pandang, kita yakin terhadap diri kita sendiri tapi kita pandang rendah pada orang lain. Itu adalah sikap yang tidak baik. Jadi lepas tu kemampuan melihat peluang pada setiap keadaan. Jadi bab ni lah Ustaz Fahru dia membuka perspektif pada kita bagaimana kita nak melihat dunia. That's why daripada awal tadi tu, what you see is what you get. Apa yang kita nampak adalah apa yang kita dapat. So kalau kita nampak benda tu baik, positif, maka kita dapatlah perkara tersebut. Okay. Jadi kalau orang kata, mungkinlah sahabat-sahabat yang kenal saya, how I have this personality, that is because how I see my world. Saya pandang every problem have solution. Saya pandang berdamai dengan masa. Kan? Maksudnya kita walk with our own pace. So jangan rushing. Lepas tu saya pandang kehidupan ni adalah satu perjalanan, proses. Which means kalau kita gagal sekarang, it's okay. Don't stop. Kita tak tahu. Dekat depan tu ada apa lagi. So keep walking. Jadi pandangan-pandangan ni, perspektif-perspektif ni lah yang dikongsikan oleh Ustaz Fahru yang membentuk diri kita sebenarnya. Macam tadi kan, dia from inside out. Jadi bila dalaman kita, pandangan hati kita, okay, pandangan batin kita melihat dunia ni dengan bentuk yang positif, okay, yang mana, macam mana positif tu boleh datang sebab ialah back kepada kita punya keyakinan kepada kita pada Allah Ta'ala. Itu dia punya climax dia, macam dia punya yang tertinggi, ultimate dia adalah dia berbalik kepada Allah balik. Sebab ini solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini solati, sesungguhnya ibadahku. Ini solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku adalah kerana Allah Ta'ala. Jadi bila kita dah implementkan benda tu kan, jadi bila dah kata implement ni susah lah saya nak kata macam cubalah hayati perkataan tersebut, kalimah tersebut. Macam kan, habis solat tu cuba ulang benda tu. InsyaAllah, anything happens in our life, kita akan kembali kepada Allah. Dan nilai ketenangan tu akan lahir dekat situ. Sebab kita dah tak takut dah. Ya Allah, jasad tu adalah untukmu. Anything happen, it because you know what is the best for me. Ya, Allah cipta kita kan, so of course Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. So perspektif tu actually terbentuk lepas saya baca buku ni. Dan baca buku ni, saya baca bukan sebulan je tau. Makan setahun juga saya baca buku ni. Kenapa saya kata setahun? Tengok. Dengan tandanya, dengan contengnya. Nampak ke conteng? Sebab kita nak, bukan sekadar nak faham tau. Kita nak apply dan kita nak apply benda ni. Sebab saya, itulah benda ni, buku ni memang sangat-sangat baik lah. That's why saya sayang nak habiskan sebenarnya. Setahun dah saya ambil masa nak hadam buku ni. Sebab kita nak beramal dengan apa yang knowledge yang Ustaz Fahru Joy dah ajar. So, itulah bab yang keempat tentang pembentukan sikap yang positif. Panjang kan? Okey, terbaik saudari Dayang. Jadi jawapannya ialah bab yang paling terkesan buat saudari panel kita malam ni ialah bab yang keempat, iaitu sikap positif penentu kejayaan. Okay, tapi kita tak boleh cari kejayaan dari diri kita je, positif untuk diri kita, tapi kita cari juga positif untuk diri orang lain, insyaAllah. Jadi mungkin soalan yang terakhir lah untuk malam ni, insyaAllah, untuk bagi pendapat saudari panel Dayang, kenapa masyarakat di luar kena baca buku ni? Kenapa masyarakat luar perlu baca buku ni? Perlu baca buku ni. Okay, terima kasih. Jadi based on soalan tu, kenapa masyarakat luar perlu baca buku ni? Maksudnya satu kelompok manusia yang ramai lah kan. Okay, sebabnya pembentukan masyarakat itu, dia bermula daripada pembentukan individu. Jadi seandainya semua individu memahami
falsafah kehidupan, iaitu tujuan kehidupannya adalah untuk meraih keridaan Allah. Yelah, nak masuk syurga kena raih redha Allah kan. Jadi seandainya lah individu memiliki tujuan hidup yang sebegitu, maka tak mustahil kita dapat melahirkan sebuah masyarakat yang aman. Maksudnya tiada masalah lah dekat situ. Sebab apa? Okay. Ini kembali balik kepada asas tadi. Sebab kita dah tahu nak masuk syurga adalah mencapai keadaan Allah Ta'ala, melakukan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Maka bila setiap individu tu dia bahasa mudah dia dalam kurungan dia adalah memahami hak dan tanggungjawab. Dia tahu apa hak dia, at the same time dia melakukan tanggungjawab dia kepada diri dia dan juga tanggungjawab dia dengan manusia lain. Jadi bila berlaku masing-masing memahami konsep hak dan tanggungjawab itu, maka tidak akan berlaku pergaduhan, persengketaan di antara manusia. Maka apa yang berlaku pada masyarakat tersebut, subhanallah, maka kita dapat melahirkan sebuah masyarakat yang aman dan damai. Sebab masing-masing memahami hak dan tanggungjawab. Cuba bayangkan seorang suami yang memahami tanggungjawabnya kepada seorang isteri, dan juga seorang isteri yang memahami tanggungjawabnya kepada seorang suami. Kemudian seorang ibu bapa yang memahami tanggungjawab dan haknya dengan anak. Kemudian anak memahami hak dan tanggungjawabnya kepada ibu bapa. Jiran memahami hak dan tanggungjawabnya kepada jiran. Pensyarah memahami hak dan tanggungjawabnya kepada student. Student memahami hak dan tanggungjawabnya kepada pensyarah. Kawan memahami hak dan tanggungjawabnya kepada kawan yang lain. Muslimin memahami hak dan tanggungjawabnya kepada muslimat. Muslimat memahami hak dan tanggungjawabnya kepada muslimin. Pemimpin memahami hak dan tanggungjawabnya kepada rakyat. Rakyat memahami hak dan tanggungjawabnya kepada pemimpin. Maka terbentuklah sebuah masyarakat ataupun negara yang aman dan harmoni. Kenapa? Kerana tiada tuntutan yang berlebihan, tiada persengketaan, tiada pergaduhan, tiada bertikam lidah. Sebab apa? Sebab kita semua memahami hak dan tanggungjawab. Jadi itulah besar ni KPI kalau nak saya bayangkan. Subhanallah, hebat Malaysia kalau dapat baca benda ni. Jadi itulah. Saya harap saya menjawab soalan. Subhanallah. Betapa pentingnya untuk kita menjadi seorang mukmin yang profesional. Jadi itu sahaja soalan-soalan yang disediakan untuk panel pada malam ini. Jadi saya teruskan kepada panel. Nak berehat dulu, boleh minum air dulu. InsyaAllah kita santai je. Yang lain pun boleh nak minum air sekali. Jadi saya teruskan kepada slot Q&A. Mungkin ada question atau soalan daripada audiens kita pada malam ini, boleh diutarakan. Kenapa tajuk buku dinamakan Mukmin Profesional? Kalau mukmin tak profesional pula macam mana? Jadi soalan untuk panel. Terima kasih atas persoalan tersebut. Dia ada satu bahagian tu dia ada macam tu. Okey. Jadi mukmin profesional ni Ustaz Fahujur ada kongsikan satu subtopik kecil yang bertajuk fikir bertunjangkan zikir. Fikir manusia ni harus bertunjangkan dengan zikir. Maksudnya potensi akliyah, dari sudut kita punya fikiran, akal kita mesti dipimpin oleh wahyu. Wahyu pula menjadi dasar. Wahyu tadi tu lah, Al-Quran dengan Sunnah, menjadi dasar pemantau dan pengawal kepada akal fikiran. Mukmin profesional adalah mereka yang mampu meletakkan fikirnya di landasan zikirnya. Dalam erti kata lain, fikir adalah bagaimana kita menggunakan akal kita, kemudian kita menggunakan hati kita untuk menilai. Menggunakan hati kita untuk menilai. Dan penilaian tersebut berpandukan kepada wahyu, Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi, mukmin yang profesional perlu memiliki daya fikir yang kuat dan juga daya zikir yang kuat. Iaitu memiliki fikiran yang akal yang tajam dan juga hati yang bersih. Nampak tak? Mukmin profesional. Jadi, golongan mukmin, macam mana pula kalau mukmin tak profesional? Mukmin tidak profesional,
yakni yang ada zikir tetapi kurang fikir. Mukmin tidak profesional. Dia ada zikir tapi kurang fikir. Maksudnya mungkin dia baik dari sudut akhlak tetapi kurang berkesan dan tidak cekap dalam pengurusan dan juga pentadbiran. Sebab apa? Sebab dia punya kompetensi dia dalam gerak kerja dia. Macam saya sebutlah, dia mungkin berakhlak baik tapi dari sudut pengurusan dia. Adakah dia ni seorang yang visualize, yang ada apa nama ni? Seorang yang ada objektif dalam membuat satu perkara. Maksudnya dia, apa istilah dia kejap. Itulah bila dia nak bedah buku kan, dia macam bergantung sangat dengan buku pula. Okay. Macam mana dia nak pastikan dia punya pengurusan pentadbiran dia tu efektif, efisien, produktif dan berkualiti. Sebab dari sudut akal dia, dari sudut fikir dia tu kurang. Tapi zikir dia mantap, akhlak dia baik, adab dia ada. Tapi dari sudut knowledge dia, okay, bagaimana dia menggunakan akal dia untuk menguruskan sesuatu perkara. Okay? Common sense. Itu dia, perkataan gitu. Common sense. Dalam menguruskan kehidupan. Dalam menguruskan sesuatu tanggungjawab. Kemudian golongan profesional tidak mukmin. Tadi mukmin tidak profesional. Yang ni profesional tidak mukmin. Iaitu kurang zikir. Okay? Dia fikir dia baik tapi dia kurang zikir. Iaitu cekap melaksanakan peranan sebagai khalifah, pengurusan dan juga pentadbiran tetapi penuh dengan sifat-sifat mazmumah, pembohong, tamak, pecah amanah, rasuah dan sebagainya. Jadi dia kena seimbang. Mukmin yang profesional, kita nak melahirkan khalifah yang mempunyai daya zikir, iaitu hati dia yang bersih, yang baik. Itu adalah mukmin profesional. So benda tu kena saling melengkapi lah. Okay? Dan melengkapi untuk mencapai kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat. Gitu. Okey, terbaik. Jadi kena seimbangkan. Begitu jawapannya. Okey, ada lagi tak soalan daripada audiens kita? Okay. Daripada 7 langkah memperkasa diri dalam buku Mukmin Profesional ni, mana satu saudara Dayang rasa langkah paling penting? Soalan daripada Amin Zulkarnain. Okay, terima kasih kepada saudara Amin Zulkarnain. Satu kampus ni. Okay, langkah pertama yang paling penting adalah, yang pertama, memang itu yang paling penting yang saya rasa insyaAllah, adalah penetapan visi dan misi kehidupan. Kita dah tahu dah, kita nak capai syurga kan. Tetapi dalam hidup kita juga, kita kena jelas visi dan misi kita. Saya bagi contoh lah kan. Okay, kita nak bentuk keluarga yang macam mana. Mungkin ada yang dah kahwin kat sini ataupun yang belum kahwin kan. Okay, yang belum kahwin ni. Kita nak keluarga yang macam mana? Kita nak keluarga yang mungkin sihat dari sudut fizikal, mental, emosi. Okay. Kita nak ada keluarga yang sihat dari sudut mental, fizikal dan juga emosi. Maka kita kena jadi orang yang begitu dulu. Okay. So kita dulu kena mentally healthy. Kita dulu kena emotionally healthy. Kita dulu yang kena physically healthy. Jadi daripada situlah kita boleh, okay, kita yang akan membentuk keluarga kita untuk menjadi keluarga yang sihat, seimbang. Dari sudut emosi, fizikal dan juga mental. Kenapa saya kata kita yang kena mulakan? Sebab dalam ni Ustaz Fahul Joy kata konsep memberi. Konsep memberi. Memberi itu bukan sekadar kita bersedekah, tetapi memberi dari sudut manfaat. Maksudnya kita yang mengajar orang, kita yang menunjukkan contoh yang baik, kita yang kena mulakan dulu kebaikan tersebut. Okay? Nak ubah manusia susah. Nak ubah manusia susah. Jadi kita yang kena ubah diri kita dulu. Apabila kita menjadi kuduah kepada orang, orang akan ikut kita. Benda ni Ustaz Fahul Joy pun ada explain juga dekat dalam. Berhentilah berharap kepada manusia. Berharap pada manusia tu penat sebenarnya. Kita akan jumpa manusia yang perfect. Kita nak mengharapkan partner kita nanti yang akan membentuk keluarga kita. It's not fair. Sebab dia still manusia. He's still a human. So bila kita dah faham konsep tersebut, maka kita akan ambil inisiatif. It's okay. Kita yang akan, itulah tadi. Step Ustaz Fahul Joy tadi kata yang kedua adalah mengasah potensi diri kita ke tahap yang maksimum. Be the best version of ourselves. Okay, be the best version for ourselves. Bukan untuk orang lain.
Betul, kita nak jadi anak yang soleh, kita nak jadi anak yang solehah. Tetapi adakah cukup, adakah kita berasa puas? Okay, apa kayu ukur kita nak mengatakan kita solehah? Bila mak ayah kita puji kita macam tu. Jadi kalau mak ayah tak puji kita, kita akan kecewa. Sebab apa? Kita mengharapkan manusia untuk puji kita. So, macam mana kita jadi kita lah yang kena letakkan indikator. Anak yang solehah, okay. Aku nak bagi duit belanja kat mak ayah aku. Okay, so daripada situ kita kerja bersungguh-sungguh dan sebagainya, dapat gaji besar, kita bawa mak ayah pergi umrah. So nampak tak? Jadi bila kita, itu konsep memberi yang Ustaz Fahul Joy ajar. Maksudnya berhenti berharap pada manusia, that's why, be someone that benefit others. Jadi manusia yang boleh bagi manfaat pada manusia yang lain. Dia sebab, macam saya sebut tadi lah, kalau kita mengharapkan manusia untuk bagi kita, sakit sebenarnya. Sebab belum tentu apa yang dia bagi kepada kita tu boleh penuhi kemahuan kita, boleh memenuhi kehendak kita. That's why prinsip saya adalah be the best version of ourselves. Dengan cara meletakkan visi dan misi kehidupan kita tadi. Visi dan misi banyak aspek. Dari sudut financial, dari sudut career, dari sudut academician, dari sudut religion, agama, dari sudut family, keluarga, dari sudut apa lagi? Health, kesihatan. Jadi ini 6 aspek yang saya share sikit lah kan. 6 aspek ni saya dah letak dah apa yang saya nak pada waktu saya umur 21 tahun. 21 tahun. Saya awal degree waktu tu. Saya mula tetap 6 perkara ni saya nak apa. Saya nak keluarga yang macam mana, saya nak career apa. Bahagian career kan, master. Pada umur saya 21 tahun tu saya dah fikir dah, okay. Dari sudut akademik saya nak ambil master. Kenapa nak ambil master? Ada dah sebab dia. Macam tu. Dalam umur berapa tahun ni saya nak capai ni. Jadi decision yang keputusan yang saya buat sekarang adalah based on visi dan misi yang saya dah tetapkan lah. Dan jangan lupalah letak timeline. Kalau kita kata, saya nak ambil master, tapi tak tetapkan bila, itu pun masalah juga. So nak pergi go through details tu, mungkin kita itulah. Dia details lah. Dia ada time frame dia ada timeline dia. Benda tu memang mungkin boleh Google ataupun boleh buka kat YouTube. Benda ni banyak. Kaedah-kaedah penyusunan goals dan juga purpose ni banyak dekat YouTube. Boleh tengok dekat situ. Kat situ dia ada guideline, insyaAllah. Okey, terbaik. Okey, menjawab soalannya untuk saudara Amir Zulkarnain. Jadi boleh buat hashtag dah malam ni, iaitu be the best version of ourselves. Okey. Jadi ada lagi tak soalan daripada audience? Kita buka satu lagi soalan insya-Allah. Jika ada. Okey, untuk daripada saudari Syarah Syamimi, saya ingin bertanya soalan. Yang pertama, pada pendapat saudari panel, adakah buku ini setara dengan buku The 7 Habits of Highly Effective People? Dan yang kedua, orang-orang bukan Islam juga banyak menempuh kejayaan, bahkan kebanyakannya menjadi gaya ikutan setengah masyarakat kita. Bolehkah panel kongsikan juga bagaimana kita boleh mengambil iktibar dari kejayaan mereka tanpa mengabaikan prinsip Islam tersendiri? Okey, baik punya soalan ni, insyaAllah. Okey, dipersilakan. Okay, saya sangat-sangat suka soalan Syarah Syamimi. Tahniah Syarah Syamimi atas soalan yang anda berikan. Okey, untuk yang pertama. Honestly, saya tak baca lagi buku The 7 Habits of Highly Effective People. Tetapi, saya tak baca, yes. So, saya tak boleh nak bandingkan. Saya tak boleh nak kata benda tu setara ataupun tidak. Cumanya, mungkin boleh jadi tak setara. Sebabnya, elemen yang digunakan oleh Ustaz Fahul Joy dalam Mukmin Professional melibatkan elemen agama. Ada perspektif sudut pandang agama tu bagaimana? Menggunakan dalil dan juga hadis. Okay. Mungkin dari sudut teorinya sama. Tetapi dia punya hujah tu, dia punya orang kata sumber, asas kepada buku ni tak sama. Macam tu. For me, as a Muslim, mungkin cuba dulu baca buku ni lah. Sebab dekat dalam ni dia ada reason. As a Muslim, kenapa kita kena bersikap sekian-sekian. Dia macam bawa balik kita kepada Allah Ta'ala balik. Macam tu. Dia macam saya sebut tadi lah, dia ada menggunakan kaedah logik akal tau. Kenapa kita kena buat sekian-sekian, macam tu. Jadi, I highly recommend untuk try dulu baca buku ni. Dan mungkin Syarah Syamimi boleh buat
perbandingan di antara buku The Seven Habits of Highly Effective People dengan buku ni. Saya suka buku ni sebabnya dia bawa kita kembali tujuan hidup kita lah sebagai seorang Muslim. Dia jelas kat situ. Directly kata as a Muslim. Macam tu. Tetapi untuk soalan yang kedua, boleh ke kita mengambil iktibar? Yes, of course. Sebab apa tau? Contohlah kan, ni buku ni saya baru beli sebenarnya. Be yourself, you have the power to shine. Okay, jadi buku ni English dan dia barat. Ya, dia barat. Dia daripada barat lah kan. Dan aspek dekat dalam ni, actually, semuanya bersifat positif tau. Dia ajar kita cara how to be a good friend, how to be a good partner, how to be a good person. Dia memang seronok lah baca buku ni. Tajuk pun be yourself, you have the power to shine kan. Dia membentuk kita punya personality. Tetapi tak jauh beza pun dengan apa yang Ustaz Prahujur sharekan. Kalau kita berbalik kan, contoh dia ajar, contohlah dia ajar kat sini, ni, how to be a good friend. Macam mana nak menjadi seorang kawan yang baik. Dia kata kat sini, never disrespect your friend. Jangan sesekali tidak menghormati kawan kita. Kemudian, if they tell you a secret from the depth of their soul, don't talk about it with anyone else. Maksudnya bersifat amanah dengan rahsia kawan kita. Maksudnya jangan bagi tahu orang lain. Kemudian dia kata, never ever involve others in your disagreement. If you have an agreement with a friend, there is no need to tell everyone in your social media. Adab berkawan. Jangan menceritakan masalah ataupun aib di dalam media sosial. Sampai kita nak aibkan kawan kita. Jadi nampak tak? Bagaimana nilai-nilai mahmudah tu yang ada pada buku barat ni sebenarnya dah ada dah dekat dalam Islam. Nampak tak? So salah ke nak baca? Tak salah. Yang penting kita kena tapis lah. Barat ni dia ada benda yang yelah di luar di luar kaedah Islam. Jadi macam saudari Syamimi kata, tanpa mengabaikan prinsip Islam. That is very good. Itu bagus lah. So Syamimi tak ada masalah pun kalau Syamimi nak baca. Bila Syamimi dah ada, dah jelas dengan prinsip Islam. So that is very good for me. Sebab membaca ni dia menambah nilai lagi dalam diri kita. So bagus. Tahniah Syarah Syamimi. Teruskan membaca dan beramal, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Betul-betul. Jadi kiranya tak salah pun untuk kita baca buku daripada barat. Kita pandai tapis kan. Okay, sebab baca ni pun tambah kosakata satu dan juga nilai insyaAllah. Okay, jadi saya rasa itu sahaja soalan terakhir untuk panel kita pada malam ini. Sebelum kita tutup, ada iklan ke daripada ni? Okay, tak apa. Okay. Jadi untuk program seterusnya daripada My Book Time, Momen Buku, akan datang panel jemputan kita iaitu Profesor Madya Dr. Suryati Muhammad Saini, Pakar Perunding Sekretari Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKM, yang juga merupakan penyunting buku yang bertarikh pada 27 November 2021 pada hari Sabtu. Masa ialah 10 pagi. Jadi jangan lupa letakkan alarm terus untuk kita sama-sama hadir. Cuba berazam untuk hadir My Book Time yang akan datang ni insyaAllah. Jadi sebelum kita tutup insyaAllah saya nak tanya sikit pada Puteri Saudari Dayang. Saudari Dayang, mungkin ada last last kata-kata untuk audience. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, last daripada saya. Sahabat-sahabat yang mungkin berpeluang ataupun berkemungkinan lah untuk mendapatkan buku ni, boleh cuba untuk dapatkan. Saya kongsi ni, saya rasa baru di peringkat permukaan. On surface je. Yang mana sangat-sangat on surface. So, yalah buku ni tebal. Saya nak explain dalam tempoh sejam setengah. Jadi tak cukup lah sebenarnya. Dia ada teori of iceberg, kelakuan manusia, subhanallah banyak lah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat kalau
berpeluang untuk dapatkan buku ni, boleh dapatkan. Okay? Dapatkan dan cuba baca dengan hati yang terbuka. Sebab banyak sebenarnya poin-poin yang Ustaz ceritakan berkenaan dengan sistem nilai, okay, sistem kepercayaan kita, our belief system, yang akhirnya membawa kepada yang mana kita punya respon lepas tu, dia terarah. Dia berpandu. Dia unconsciously. Dia ada kaitan lah dengan conscious dengan unconscious mind ni tentang pembentukan sikap. Jadi sudut pandang yang Ustaz bawa ni kan, sudut pandang yang Ustaz bawa ni pun sudut pandang tauhid. Maksudnya ialah dia kembali balik kepada hubungan kita dengan Allah Ta'ala balik. Maksudnya benda tu tak boleh nak lari lah. Hebat macam mana pun kita kat dunia ni, kita tak dapat nak lari dengan benda tersebut. Dengan apa? Dengan Allah tu. Sebab dekat mana-mana pun, Allah tu sentiasa ada kat situ. Macam hebat macam mana pun kita merancang, kalau hubungan kita, zikir kita dengan Allah tak jaga, maka sia-sialah perkara tersebut. Sebab antara kunci untuk masuk ke destinasi syurga tu tadi adalah keadaan Allah Ta'ala. Jadi macam mana nak capai dunia ni? Dengan berpaksikan keadaan Allah Ta'ala. Itu yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Kita takutlah menjadi golongan yang yalah, kaya dekat dunia tapi miskin dekat akhirat. So sama-samalah kita merancang dunia kita demi meraih kejayaan dekat akhirat. InsyaAllah. Moga-moga. Okey, terbaik sekali saudari punya. Okey, tadi saya ingin sebelum kita tutup, tadi soalan keberapa saya tak ingat. Okey, tadi ada yang ditanya kepada panel. Okey, apa sasaran reader sesuai untuk dijadikan buku untuk baca buku ni. Tadi panel jawab itu mungkin orang yang nak mulakan hidup baru, maksudnya nak mulakan the new version of herself kan. Tapi saya rasa mungkin lah sebab dia pasal jati diri kan, macam mana kita nak improve, so mungkin buku ni sesuai untuk orang yang rasa she or he who wants to be the better version of themselves. InsyaAllah. Jadi okay, sebelum kita tutup majlis juga, insyaAllah last sikit lah daripada saya, boleh ke panel? Boleh sila. Okay, insyaAllah. Jadi untuk menutup forum momen kita pada malam ini, dua perkara yang perlu ditekankan oleh manusia. Yang pertama sekali, seperti mana yang kita tahu, ini ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifah. Ingatlah kepada ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surah Al-Baqarah. Dan yang keduanya ialah peranan kita sebagai manusia, iaitu menjadi hamba Allah yang profesional, insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih lagi sekali diucapkan kepada panel saudari Dayang, kemudian terima kasih juga diucapkan kepada audiens kita yang hadir pada malam ini. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam majlis, dalam momen buku yang seterusnya 27 November nanti. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Itu sahaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum.